Malam sekali lagi, salam sejahtera dan saya doakan kepada semua pendengar-pendengar, penonton-penonton kita yang berada di hadapan saya sekarang ni. Yalah, anda menghadap saya menghadap anda dan juga cikgu. So saya doakan yang terbaik untuk anda. So kita bertemu lagi untuk segmen yang kedua, iaitu segmen bicara teknikal bersama dengan siapa lagi kalau bukan dengan cikgu Nastrio Efek ataupun cikgu Haslan Hashim. Dan sekejap ya, nanti kita biarkan cikgu bersedia dulu. Saya nak baca komen-komen yang ada kat sini daripada Azran Aziz, peminat utama. Cikgu Azlan Hashim dan juga DJ Pak Su is the best. Yes, first person. Okay, orang pertama Risat cakap tu, orang pertama first person. Yes. Aizat Saharudin, Assalamualaikum cikgu Nastrio dan DJ Pak Su, dan juga Tuan Abu. Wah, ada gol nampak cantik malam ni, insya-Allah. Nanti kita tengoklah macam mana. Wawan, Master of Chat. Master of Chat cikgu. Okey, daripada cucu Potleh kita, setia kami bersama CTC. Alhamdulillah. Aaron Chow, salam Sifu Hazlan. Royson, selamat malam cikgu dan Pak Su. Royson sentiasa ada. Johor. Muhammad Hanif pun ada. Assalamualaikum cikgu. Tolong tengok GA. Please cikgu, boleh insya-Allah. Daripada Tuan Jaafar kita ni, Assalamualaikum cikgu, Pak Su, Abu, setia kami di sisi anda semua. Okey, hai DJ Pak Su dan cikgu Haslan, mantap BBMA terbaik, I like. Daripada Ziko Sidan. Muhammad Farhan, Assalamualaikum cikgu dan DJ Pak Su, semoga sihat selalu, BBMA terbaik. Akil Azman, Assalamualaikum, selamat malam cikgu Haslan. Dan Edi Nijanto, Assalamualaikum cikgu. Abu, Pak Su, Abu, sihat selalu ya. Ini Edi daripada mana di? Surabaya dia. Selamat mendengar. Akram Abu Bakar, salam cikgu. Pak Su, tahniah cikgu sebab dapat baby murah rezeki cikgu. Wah, kau tahu ya. Okey, ramai lagi yang bagi salam. Segmen yang ditunggu-tunggu, kata Fazli Bahab. Okey, Assalamualaikum DJ Pak Su, cikgu Aslan, semoga sihat selalu. Daripada cikgu Effendi Nordin. Junaidi, salam Pak Su dan cikgu Aslan. Dan juga Assalamualaikum cikgu Aslan, Pak Su, tahniah kelahiran cahaya mata. Baik. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Azran, saudara Azran kita, Azran Aziz yang mula tadi tu. Ni tuan-tuan, dah minggu ke berapa saya menikmati Yong Tau Fu yang sangat sedap ni. Saya dah makan. Sumpah sedap. Anda boleh try, cuba test. Kalau nak tengok dia punya branch dekat Petronas Kajang Prima Saujana. Tu boleh dapatkan direct. Kalau nak hubungilah Encik Azran. Ni Azran Aziz. Ni mangkuk besar ni, saya bawa balik 3 orang 4 orang makan. Ya. Lepas tu simpan dalam peti sejuk, besok makan pun sedap lagi. Masuk dalam microwave boleh. Kasih panas. Terima kasih daripada An-Nur Yong Tau Fu. Sebab meleleh air liur. Okey, baik, kita bersama dengan cikgu. Alhamdulillah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah dan tahniah atas kehadiran insan baru dalam keluarga. Semoga dengan kehadiran orang baru ni akan bertambah lagi lah keberkatan dalam rumah, rezeki yang murah, kesihatan, ketenangan, kebahagiaan untuk cikgu. Baik cikgu, untuk hari ni, minggu lepas kita cuti. Itu cuti. Jadi tu saya tengok belum start pun dah ramai dah kan. Ni start tak tahulah, dia rindu. Sebab cantik, cat cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun tengok cikgu tak pasal-pasal tadi. Dah dekat 1000 dah cikgu. Allahu Akbar. Buat apa lagi tu? Buat balik Sarawak. Okey, itu cikgu cakap tadilah. Okey, alhamdulillah cikgu, kita mulakan cikgu. Segmen kita pada ni episod yang ke-117 cikgu. Yes. Sepatutnya lepas. Jadi disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan. Betul, family is first. Yes, dan alhamdulillah semuanya selesai. Dan syukur alhamdulillah saya dikurniakan cahaya mata yang ke-6. Alhamdulillah. Dan saya berpeluang untuk berada di sisi wife ketika dia deliver dan keadaan Masya Allah. Itu yang pengalaman paling mahal sekali. Anda pernah? Daripada 4 operation
Dan 2 daripada operation saya dapat menghadap. Ketika perut dia belah, dapat baby keluar. Cuma normal saya tak dapat. Alhamdulillah yang ni saya dapat berada. Tengok tuan-tuan, rezeki Alhamdulillah. support moral daripada suami, nampak? Jadi rakan bersalin. Bukan suami tu bersalin, rakan bersalin. Anda berani. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kali ini. Moga pertemuan kita pada kali ini membawa lebih rahmat kepada kita semua. Amin. Yang berada di sisi kita, di sekeliling kita atau di mana-mana saja, sentiasa berikan senyuman, kerana ia akan memberikan suatu aura, satu ion positif pada orang lain. Kalau kita dapat menggembirakan orang lain, alhamdulillah dia semakin positiflah dalam diri kita. Betul. Selalu fikir baik, selalu doa-doa yang baik. Sebab apa yang kita fikir, itulah doa kita. Apa yang kita cakap, itulah doa kita. Kita minta kepada Allah yang terbaik, dan terima yang seadanya, dan sentiasa think positif. Okey. Dalam tak pantun basuh. Kan? Alah, baru seminggu tak pantun. Silakan. Tu idea pantun ni ketika anak saya keluar tadi pada hospital. Sebab apa, dia ada jaundice. Okey. Ada jaundice, dan bila saya keluar saya tengok apa nak cerita, sebab dalam suasana buat kanak-kanak tu ada yang saya tengok baby yang kurang pada 2 kilo, 1.4 tu 1.5. Betul. Dah macam sebab kita tengok kan. Jadi saya fikir apa pantun nak malam ni. Alright, tangisan si kecil memecah suasana. Senyum dan tawa bonda gembira. Kalau dulu asyik je terkena, kini mudah biru di hujung gelora. Nampak perbezaan Kalau dulu dia agak runcing, tapi sekarang ni sentiasa membiru je. Alhamdulillah. Baik cikgu, alhamdulillah pantun yang sangat baik. Yang permulaan pembayang mula-mula tu indah sangat cikgu sebab cikgu dapat idea dekat hospital. Yes. Okey, apa yang saya nak fokus pada malam ni, alhamdulillah kita dah ada dalam view 123 orang, dan apa yang saya nak fokus tentang malam ni adalah impact daripada USD. Itulah sebenarnya yang saya fikirkan semenjak minggu lepas, cuma belum berkesempatan. Cuma malam ni apa yang saya dah entry tuan-tuan, saya fokus kepada indeks USD. Sebab indeks USD adalah sesuatu yang memberi impact kepada worldwide. Kenapa penting? Contohnya kalau katakan contohnya kita RM, kita ada RM, kita nak deal dengan Singapura, kita boleh direct, tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak deal dengan negara-negara yang tidak menerima ringgit Malaysia, macam mana? Betul. Jadi contohnya saya biasa ambil contoh negara di sebelah, katakan di sebelah Afrika sana. Dia tak kenal ringgit Malaysia. Dia tak yakin pada ringgit Malaysia. Jadi apa yang dia yakin? Dia yakin kepada USD. Jadi bila kita nak deal dengan dia, biasalah antara produk Malaysia yang kalau nak dieksport yang terkena adalah palm oil. Minyak sawit mentah. Jadi bila kita nak jual, kita pun tak nak terima duit dia. Betul. Dia pun tak nak terima duit kita kalau kita nak jual beli dengan dia. Jadi di tengah-tengahnya adalah USD. Jadi macam mana pun situlah datangnya. Jadi sebelum ni saya ada pernah tunjukkan basuh. Dipanggil basket of currencies, yang mana currency utama yang memang selalunya yang dipasangkan dengan USD. Contoh tuan-tuan macam Euro, macam GBP, macam Canada, dan banyak lagi. Dan the best is kalau kita terus tengok tuan-tuan di sini, apa yang saya selalu menghadap hari-hari lah, walaupun hari tu hari cuti, saya tetap akan tengok sebab saya nakkan feel. Sebabkan feel je aku tengok dia kalau tak ada feel tuan-tuan, dia payah nak buat bayangan. Jadi apa yang saya boleh tunjukkan contoh. Okay, di sini tuan-tuan, di depan ni adalah indeks USD, carta indeks USD yang menunjukkan sama ada kuat ataupun lemah. Okey, apa sebenarnya yang sedang berlaku tuan-tuan? Lepas tu boleh tengok kotak sebelah kanan sekali. Kita ada 3 kotak, di sebelah kiri, di tengah dan di kanan kelip basuh. Kalau kita nampak sekarang, kotak yang berada di sebelah kanan kelip basuh, candle yang sedang berada ni adalah candle merah ni yang panjang ni yang sedang bergerak-gerak ni. Dah merah ni maknanya dia terkejun lah. Dan kalau kita nampak kelip basuh, dia dah terkejun daripada atas ni sampailah ke bawah ni.
Panjang tuan-tuan. Jadi sebenarnya ini adalah pergerakan yang saya lihat, yang saya tunjukkan di time frame 4 jam atau H4. Dan kalau kita besarkan time frame, yang kita nampak lepas tu adalah cuma panjang ni saja. Tetapi kita nampak pendek, tapi ini adalah bacaan daily. Yang panjang di sebelah kanan tu adalah bacaan 4 jam. Manakala lepas tu yang di sebelah kiri sekali ni adalah bacaan di time frame weekly. Dia panjang 4 jam, sedang-sedang daily, pendek sekali adalah weekly. Tujuan dia tu, kalau kita menghadap di tempat yang sebelah kanan sekali, katakan saya menggunakan satu time frame iaitu H4 atau 4 jam, saya besarkan lepas tu, apa saya nampak? Saya tak boleh nak menjangkakan dengan lebih jelas berapa jauhkah ia mampu nak bergerak. Sebab kalau saya gerakkan kotak ni, saya tengok bawah ni kosong. Saya tak nampak di manakah kawasan support yang terkini yang dia nak pergi, yang dia nak jatuh. Saya hanya boleh melihat apa yang sedang berlaku sekarang. Baik. Jadi bila saya hanya melihat H4 saja tuan-tuan, sukar untuk saya nak menjangkakan, kau nak pergi mana lepas ni? Kau nak jumpa siapa lepas ni? Apa yang kau nak buat lepas ni? Sukar nak jangka. Jadi apabila kita menggunakan multi time frame, yang ini 4 jam, saya pergi pula kepada daily. Baru saya nampak tu. Saya besarkan, baru saya nampak ada garisan lah yang hitam ni kat bawah ni. Jadi dia dah beritahu, aku nak jatuh ni. Aku nak jatuh dan dah dekat dengan garisan hitam ni. Dan hitam ni lepas tu umpama macam lantai. Macam kita berada di tingkat 6. Lantai ni di tingkat 6. Kalau dia pecah lepas tu dia jatuh bawah, maka dia akan turun kat tingkat 5. Jadi bila dia break ataupun dia melepasi garisan hitam ni, lepas tu dia kalau jatuh jauh, dia nak jatuh. Tu cara dia beritahu. Tapi kalau saya buka 4 jam, saya tak nampak lepas tu. Dia tak nampak. Jadi bila saya buka dia ni, sini dia nak pergi. Jadi kita dapat jangka. Kita dah tahu kalau dia dapat melepasi garisan hitam ni tuan-tuan, ini adalah garisan low BB. Maka lepas tu dia akan terkejun dengan lebih jauh. Bagi tak ingat. Yes. Itu sebab bila kita melihat daily, kita mampu membuat jangkaan apakah yang mungkin berlaku keesokan harinya. Itu baru daily. Jadi candle yang kita nampak ni tuan-tuan, yang merah panjang ni adalah hari Isnin. Yang merah sebatang ni hari ni Selasa. Betul. Dan bagaimana pula kita nak menjangkakan perjalanan sepanjang minggu? Sebab tu lepas tu saya gunakan weekly. Ni paling besar. Sebatang dia weekly. Jadi apa yang saya jangkakan tuan-tuan, lepas tu boleh nampak, jikalau candle ni terus jatuh dan jatuh, lepas tu dan kalau dia berjaya melepasi sampai ke bawah ni, lepas tu dia akan membuat satu terjunan free fall. Itulah perjalanan jauh. Perjalanan jauh yang mana tuan-tuan, kalau berlaku ada candle yang berjaya tutup di bawah garisan hitam ni, dia beritahu, Assalamualaikum, aku nak terjun jauh ke bawah sana. Tu cerita dia. Jadi itu perjalanan weekly. Jadi sekarang dia cuma berjumpa garisan-garisan atau rapat ni di daily. Jadi cuma beritahu mungkin besok dia nak terjun jauh sikit. Tetapi dia kalau jatuh dan jatuh sehingga weekly tuan-tuan berjaya berada di bawah low BB ni atau hitam bawah ni perjalanan mengatakan bahawa tuan-tuan pada bulan-bulan seterusnya memang cantik dia nak free fall. Bermaksud USD lemah. Tuan-tuan, tadi ada orang bertanya, apa kaitannya USD dengan emas? Sangat berkait. Sangat berkait. Sangat-sangat berkait sebab dia punya coding pun XAU USD. XAU dah gold /USD nilai USD. Jadi berdasarkan pada bentuk ni tuan-tuan, bila jatuh dan jatuh nilai USD, maka kita tahu kita harus melihat peluang-peluang untuk buy pada gold atau besi kuning. Gold tu kita tolak tepi dulu. Saya cerita pasal indeks dulu. Jadi benda ni sangat-sangat jelas. Dan kalau katakan saya besarkan kepada time frame yang lagi besar, sebab
monthly Pak Su dah pun selesai pada bulan lepas. Minggu lepas lah kan. Jadi sekarang kita dah masuk bulan 12. Okey, saya pergi monthly. Pak Su pun nampak. Sebenarnya jatuhan yang ada ni Pak Su, dia cuba mencari kawasan-kawasan garisan merah biru ni. Inilah kawasan dia. Dan dalam BBNB tuan-tuan, ini dipanggil kawasan re-entry buy, iaitu kawasan-kawasan yang terendah untuk sepanjang bulan 12. Sepanjang bulan 12. Yes, ni kawasan dia. Tu dia bercerita. Kalau pasal tengok ni, nampak biru merah ni satu. Nampak tak biru merah ni dua. Right. Ni tiga kan. Jadi dia naik, dia jatuh sampai kat kawasan ni. Lepas tu dia naik lagi. Lepas tu dia jatuh lagi. Lepas tu dia naik lagi. Lepas tu dia jatuh lagi. Nampak? Dia test kawasan situ je. Bila dia nak pecah? Persoalan dia. Persoalan kalau kita nak tahu dia pecah macam mana. Okey, saya besarkan. Kalau tuan-tuan nampak, Pak Su boleh nampak. Sebenarnya Pak Su boleh nampak garisan hitam atas ni. Ni dia panggil top baby tuan-tuan. Nampak tak dia menguncup? Dia kembang, dia kuncup. Okey, Pak Su. Dia kembang, dia kuncup. Jadi bila dah ada garisan hitam atas dan bawah tu dia dah menguncup, dia bagi tahu market dalam keadaan sideways, yang selepas ni akan muncul satu candle momentum yang akan memecahkan perjalanan yang naik ni. Yes, tu cerita dia. Tu sebab siapa guna BBMA, dia kalau sekadar melihat garisan 5, 10 high and low Pak Su, dia duduk di situ, dia tengok dia nampak apa yang dia nampak sekarang lah. Tapi kalau dia faham bagaimana untuk nak menggunakan garisan hitam bawah ni atau low BB, hitam atas ni atau top BB, dia dah tahu dah Pak Su. Kalau dah mula mencangkuk macam ni, menguncup, dah mula menguncup, tengok garisan yang biru ni Pak Su, dah mula rapat dengan garisan hitam bawah ni kan. Berbanding dari sini, nampak tak dia jauh? Sekarang dah dekat kan? Tu tanda-tanda ni tuan-tuan. Dalam masa ini monthly, dalam masa mungkin awal tahun depan, first quarter sampai by next year, kita jangkakan USD akan terus lemah. Ni bacaan monthly, tapi ia harus divalidkan dengan bacaan-bacaan sekurang-kurangnya daily dan weekly. Jadi baru kita nampak. Jadi Pak Su, jikalau jangkaan ini benar, maka harga emas dunia akan terus melambung tinggi. Maksudnya tuan-tuan ada profit dan profit tersebut tuan-tuan tak gunakan, saya cadangkan, sekadar cadangan, tukarkan profit, berilah emas. Ya, betul. Idea yang bagus tu. Dan bila tuan-tuan punya duit ringgit ditukarkan kepada emas, tuan-tuan, nilai dia akan stable. Sebab emas, tuan-tuan, kalau nak kira emas lah, harga dia kita nampak dia mahal, tapi sebenarnya dia akan mengekalkan kekuatan duit ataupun kekuatan kemewahan yang kita ada. Dia tak akan menjadikan kita kaya raya, tapi dia tidak boleh menjadikan kita miskin. Pasal nilai dia tu, kalau dia 1 gram, kalau katakan masa saya pernah bercerita, 1 gram pada sekitar tahun 2000 lebih kurang dalam RM90. Baik. Sekarang 1 gram juga, tapi dah cecah RM200. Betul. Tuan-tuan, dulu the last 20 years kita beli RM1, apa kita dapat? Sekarang apa kita dapat dengan RM1? Kita dapat lagi barang lagi sedikit. Tetapi dengan emas, dia mengekalkan kekuatan buyer, kekuatan beli kita. Itu sifat emas. Jadi mana-mana tuan-tuan yang ada extra cash, tukarkanlah extra cash tu kepada emas. Jadi mana-mana cash nak digunakan untuk belanja bulanan, macam biasa dalam bank lah, untuk jangka panjang, tukarkan. Itu paling mudah. Bagi sesiapa yang terkatakan tak dapat trade, tak ada masalah. Ada sikit cash, tukarkan kepada emas. Sebab tuan-tuan, ini tanda-tanda awal untuk menunjukkan bahawa kemungkinan gold atau emas akan terbang lebih tinggi. Kita urut indeks USD. Saya buat sikit yang lain Okey. Satu benda Pak Su, bila saya nampak indeks USD dalam keadaan jatuh, peluang yang saya ambil tuan-tuan adalah peluang untuk saya nak entry kepada dua pair yang tuan-tuan yang selalu saya gunakan. Apabila saya melihat indeks USD, dua pair ni lah yang akan bagi saya peluang untuk menjana pips. Apa pair tersebut? Pair tersebut adalah tuan-tuan Euro USD dan juga
USD CHF. Sedikit saya nak kongsikan daripada EU atau Euro USD. Petang tadi tuan-tuan, saya dah kongsikan bahawa di Euro USD di 4 jam. Saya tukarkan ni kepada ni lebih jelas Okey, di sebelah kanan. Okey, untuk perjalanan harian, okey, di sebelah kanan ni tuan-tuan adalah H1. Di tengah ni EU adalah H4 dan sebelah kiri tuan-tuan adalah daily. Okey, saya tak tunjukkan weekly sebab weekly saya dah nampak dah pada minggu lepas bacaan dia adalah bacaan buy. Alhamdulillah, semalam tuan-tuan terpacak satu candle daily terbang ke main tinggi. Wow. Saya pun tak jangkakan ni. Yang saya nampak adalah buy. Buy dah pun valid, tetapi dia punya kekuatan naik tu sangat mantap. Sangat mantap. Dan apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan, pergi kepada EU H4, satu hari cuma ada 6 candle di 4 jam. Okey. Dalam bacaan BBMA tuan-tuan, hanya dengan 6 candle tidak mampu untuk membuat macam-macam bacaan BBMA. Tak mampu dengan 6 candle. Dengan 6 candle tuan-tuan, yang mampu adalah untuk membuat satu bacaan. Satu bacaan. Kenapa satu bacaan? Sebab kita pergi pada 4 jam ni tuan-tuan. Saya besarkan. Okey, saya besarkan di sini. Apa yang kita dah nampak setakat ni, alright? Ini untuk hari ni, kita dah nampak bacaan momentum buy. Ini juga tuan-tuan saya dah post dalam saya punya channel tentang video saya kongsikan. Dan bila kita nampak ini bacaan momentum buy, maka kita tahu dia akan diikuti dengan re-entry buy. Maka hari ni peluang adalah untuk re-entry buy. Memang clear. Sebab re-entry tuan-tuan, dia memerlukan garisan yang paling lemah di sini adalah MA5. Apakah maksud MA5? MA5 maksudnya adalah perjalanan minimum 5 candle. Jadi bila satu hari cuma ada 6 candle sahaja, maka ia mampu untuk membuat bacaan re-entry buy di 4 jam. Ada yang mengatakan, bang, ini kan nama dia extreme sell. Saya ada nyatakan dalam video saya, tuan-tuan, kalau dulu pengalaman saya Pak Su, saya selalu jadi ekstrim dan saya menganggap bila saya jumpa extreme sell saja, okey, makin nak terkejut, makin nak berubah arah. Itulah yang saya akan terkena. Masa tu jugalah yang terkena. Yes. Okay. Sebab kalau Pak Su tengok, okey, sekarang saya buka dua kotak. Pak Su tengok sebelah kiri dan kanan. Baik. Okey, kalau Pak Su noti betul-betul, ini saya kecilkan. Okey, di sebelah kanan ni adalah time frame 1 jam. Saya nak buat perbandingan supaya nampak lebih jelas. Okey, sekarang saya buat control Y. Pak Su nampak garisan hitam-hitam, tuan-tuan boleh nampak. Okey, apa yang tuan-tuan nampak di kotak antara hitam kiri dan kanan sini, ini adalah untuk hari ni punya perjalanan. Dan kotak yang satu lagi yang berada di sini, ini adalah yang semalam punya perjalanan. Siapa yang tak pernah tahu, saya tekan control Y. Control Y dia hilang, off. Control Y dia on. Jadi ini semalam, yang ni hari ni. Okey, semalam ni Pak Su, kalau kita noti betul-betul, kita nampak bahawa semalam di H1 ada 24 candle Pak Su. Jadi dengan 24 candle, Pak Su nampak pergerakan garisan hitam bawah ni, dia boleh melengkung dan naik ke atas. Yang atas ni dia kembang ke atas dan menguncup. Saya kecilkan. Nampak tak dia menguncup? Pak Su tengok di sebelah kiri, ada tak bentuk menguncup? Tak ada kan? Tak ada. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, di sebelah kanan ni satu hari dia dah berjalan 24 candle. Tetapi di sebelah kiri ni 4 jam, dia cuma bergerak atau berjalan cuma 6 candle. Jadi bila kawan sebelah dah pergi 24 candle, dia boleh buat apa tu? Dia kembang, dikuncup. Tapi di sebelah kiri ni tuan-tuan, satu hari cuma ada 6 candle. Jadi dia tak boleh buat kembang kuncup. Jadi Pak Su, secara logiknya, kalau dia nak selesai buat kembang kuncup, dia kena ada juga 24 candle di sebelah kiri tu. Jadi kalau di sebelah kanan tu 24 candle untuk H1 24 jam, berapa jam pula 24 candle untuk 4 jam? Satu hari ada 6 candle. 2 hari 12 candle di H4. 3 hari 18 candle. 4 hari
24 candle. Jadi maksud untuk di sebelah kiri nak buat kembang kuncup, dia perlukan 4 hari. 4 hari. Sedangkan yang H1 perlukan 1 hari. Tu sebab tuan-tuan, trend yang ada di H4 ni memang trend nak naik. Trend ni belum nak jatuh lagi. Sebab dia memerlukan 4 hari nak buat kembang dan kuncup. Sedangkan di H1 1 hari selesai. Pasal tu bila kita gunakan nisbah 1 candle H4, 4 candle H1, kita dah tahu dah tuan-tuan. Bila ada kembang menguncup di H1 ni, ini yang dinama dia retracement. Di mana sebenarnya berlaku di 4 jam. Tetapi disebabkan kena 4 jam, dia tak cukup lagi, kita tak nampak jelas. Tapi bila kita menggunakan H1 bakso, kita akan nampak garisan top baby menguncup, nampak so akan nampak garisan BB adalah sedang flat sekarang. Top hitam atas dan hitam bawah ni dia flat, kadang mendata. Yep. Kan? Inilah tanda-tandanya kawasan-kawasan re-entry buy untuk 4 jam. Ni cerita dia. Ni cerita multi time frame. Apa yang sedang berlaku di H1 menceritakan bahawa di H4 market sedang membuat retracement. Retracement adalah dipanggil re-entry. Dan di 4 jam market masih lagi uptrend. Maka ini adalah re-entry buy di H4. Ini baru H1 dengan H4. Belum lagi H4 dengan daily, belum lagi daily dengan weekly, dan belum lagi weekly dengan monthly. Begitulah perjalanan dia. Jadi bila tuan-tuan faham kedua ni, tuan-tuan tahu dah trend berada di 4 jam. Di H1 yang kita nampak turun naik tuan-tuan, untuk mencari peluang sebelum dijangka untuk terus naik. Jadi bagaimana kita tahu di 4 jam ni akan selesai kenaikan? Jadi bila kita nak tahu, selepas lagu ni lah. Apa tu? Selepas lagu ni. Oh, dah pukul 11 ke? Okey. Allah, hai, sekejapnya masa berlalu, dah setengah jam. Allah, hai. Bu, kita rehat sekejap, Bu. Okey. Tak sempat saya nak makan yang tahu ni. Tapi tak apa, saya makan kat rumah. Okey, baik, kita berehat seketika. Kita akan sambung sebentar lagi. Di alam nyata
Alhamdulillah saya dapat Milo panas. Terima kasih Bu. Terima kasih Cikgu Aslan yang membawa Milo daripada rumah. Lain lah Milo kalau orang yang bagi ni. Milo percuma ni sedap tu. Tapi betul, yang Yong Taufu ni memang sedap. Ni memang sedap, Anur punya. Okey, cari di Facebook Anur Yong Taufu. Okey, baik, kita sambung kembali. Untuk yang kali ni cikgu nak bawa kami-kami semua ni ke mana? Okey, apa yang saya nak tunjukkan tuan sekarang adalah entry yang saya masih lagi belum tutup. Entry cikgu yang belum tutup. Yes. Dan apa yang tuan nampak ke depan ni adalah entry saya yang masih tengah running. Okey. Dan memang saya mencari kawasan-kawasan buy. Kalau Euro USD-H4 ni, EU ni tuan-tuan, kawasan buy saya adalah di kawasan sini. Sebab itulah kawasan-kawasan yang mana di weekly adalah kawasan re-entry buy. Itu tempat saya entry. Dan ada yang bertanya, bang, kat mana nak TP? Okey, tuan-tuan, TP ni suatu yang subjektif sangat. Sebab dulu tuan-tuan, saya sibuk cek TP, tapi tanpa saya sedar, saya tak sibukkan diri saya untuk mencari entry yang terbaik. Lepas tu, kalau kita dah dapat entry terbaik, kita dah tak kisah dah. InsyaAllah kita boleh profit. Banyak sikit tu cerita lain. Tapi kalau kita entry silap tu, macam mana kita nak buat? TP memang tak jumpa lah. Sama ada kita nak cut loss atau buat teknik harapan. Itu je lah. Dua teknik tu. Yes. Kalau macam sekarang, kalau macam sekarang di EU tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sell katakan, maka mungkin naik macam ni. Apa nak buat? Baik. Di situlah tuan-tuan akan keluar satu teknik harapan, kata mungkin minggu depan kita jual. Mungkin bila mungkin tu tuan-tuan, minggu depan dia terus naik. Dan naik. Itulah berlaku pada saya. Jadi apa yang saya fokus tuan-tuan adalah di mana tempat yang terbaik saya perlu entry. Bila saya dapat tempat terbaik entry, dan saya bertahan. Dan orang bertanya, sampai bila? Tuan-tuan, sampai bila tu kita perlukan ilmu untuk nak mengenal dan membaca chart. Di 4 jam tu EU ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh nampak top BB ni, garis hitam atas ni pasu, dia masih lagi menegak ke atas. Dia cuma condong sikit saja. Bermaksud kekuatan untuk nak naik masih mantap. Dan garisan EMA 50 ni pasu masih lagi di atas garisan MACD. Bermaksud dia masih lagi nak naik. Dan kalau kita pergi kepada garisan bawah ni, low BB pasu, dia dah flat. Bermaksud dia bagi tahu kenaikan dah lemah, tapi dia tetap nak naik. Kenapa naikkan dah lemah? Sebab pasu garisan candle-candle berada dalam BB. Dalam BB dia masih lagi ada kekuatan nak naik. Begitu juga di sebelah kanan ni tuan-tuan adalah USD CHF. Lepas tu tengok candle ni, punyalah melekat dekat low BB. Betul. Baik punya lekat tuan-tuan. Ini tanda dia nak terkejun lagi lah ni. Tu dah terkejun dia. Dan garisan EMA 50 ni tuan-tuan, ni masih berada di bawah MACD. Bermaksud masih lagi ada kekuatan yang kuat untuk nak terus jatuh. Ini menunjukkan bahawa USD terus lemah. Jadi orang kata bila nak TP, biarkanlah. Kan? Macam saya katakan tadi, untuk menyiapkan satu perjalanan, candle memerlukan minimum 20 candle. Saya ambil mudah kiraan 24 candle. Bermaksud perjalanan ni memerlukan 4 hari. Semalam bila naik, Isnin, Selasa, besok Rabu dan lusa Khamis. Jadi kita boleh anggarkan sekurang-kurangnya mungkin petang besok, mungkin malam besok, tanda-tanda awal untuk Euro USD atau USD CHF lemah. Bila dah lemah, kita dah boleh mula membuat bacaan di manakah kita nak TP. Itu cara dia. Jadi ini perjalanan dia. Ini kena baru entry buy, dah biru kecil, dah TP. Tuan-tuan, sampai bila kita nak macam tu? Kalau kita ada entry biru dan kita mampu bertahan, maksud kita ada ilmu yang beritahu kita, okey, makin nak pergi lagi ni. Tapi bila kita ada merah dan kita tahan ni tuan-tuan, macam mana kita nak buat profit? Biru sikit dah TP, tapi merah kita tahan aja. Macam mana kita nak buat profit? So, apa yang tuan nampak kat sini, inilah entry biasa saya buat. Kalau saya buy Euro USD, saya tahu saya kena sell USD CHF. Kalau saya buy USD CHF, saya tahu saya kena sell Euro USD. Dua ni tuan-tuan, dua-dua pair ni adalah antara pair yang paling, bukan paling lah, antara yang termudah untuk tuan-tuan baca dan fahamkan
dan boleh mendapat profit. Tapi yang penting sabar tu kena ada. Dia senang cakap pair 2 ni yang banyak buat keuntungan. Untuk cikgu. Alhamdulillah. So, okay. Dah naik pun EU ni. Okay. So bila kita nampak EU dan UCF satu jatuh satu naik, dan bila USD lemah, maka saya nak merangkumkan balik kepada besi kuning ataupun gold. Kita tahu bila USD lemah, gold akan naik. Dan sekarang tuan-tuan, cuba kita melihat kepada apakah pergerakan gold, pergerakan besi kuning. Terpacak. Pasal nampak terpacak? Baik. Okay, jadi apa yang kita tengok ni waktu sekarang, saya pergi dulu dekat kawasan-kawasan weekly. Okay, kalau pasal tengok di sini, di weekly ada nampak beberapa candle ni 1, 2, 3, 4, 5 berada di bawah garisan hitam tengah ni. Tuan-tuan, inilah kawasan-kawasan market hilang volume di weekly. Apabila muncul market hilang volume di weekly, maka kita tahu tuan-tuan, di monthly bacaan re-entry buy. Re-entry buy. Jadi untuk nak memvalidkan bacaan re-entry buy di monthly atau market hilang volume buy di weekly, di daily perlu ada momentum. Tuan-tuan, ni candle daily. Entry terbaik lah bermula kawasan market hilang volume. Bagi sesiapa yang dah terlepas, tak ada masalah, jangan risau. Perjalanan masih jauh. Baru nak bermula. Dan inilah kawasan-kawasan, katakanlah dia tutup macam ni, maka ini adalah arah kukuh buy. Bila kita nampak arah kukuh buy di daily, maka di 4 jam tuan-tuan adalah bacaan momentum buy. Dan di 4 jam tuan-tuan dah nampak momentum buy sini, dan dia berterusan dan naik terus tuan-tuan. Nampak tak sekarang EMA 50 berada di atas MACD. Bermaksud besok ada lagi 6 candle tulat, esok lusa ada lagi 6 candle. Bermaksud tuan-tuan, besok 6 candle pun belum mampu untuk nak menghabiskan perjalanan 4 jam. Jadi bagi sesiapa yang dah pegang, dah buy gold, tuan-tuan, hold je lah. Kenapa? Ini adalah perjalanan re-entry monthly. Dan kawasan yang terbaik untuk tuan-tuan entry buy adalah di bawah MACD di weekly. Sebab inilah kawasan market hilang volume buy. Bawah MACD di weekly. Jadi bagi sesiapa yang dah buy, hold. Saya cadangkan hold. Saya pun ada entry. Dan bagaimana nak menunggu entry seterusnya? Tuan-tuan, kena sabarlah. Kenapa? Sebab bila di daily, bila di 4 jam ni tuan-tuan ada bacaan momentum, maka besoknya kita tunggu untuk bacaan re-entry buy. Ada bacaan tu sebab saya suka BMA. Bila hari ni keluar momentum buy, maka besoknya kita menunggu re-entry buy. Cerita yang samalah macam kenapa saya kata di EU hari ni ada bacaan buy, sebab di 4 jam semalam ada bacaan momentum buy. Maka hari ni kita menunggu peluang re-entry buy. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Inilah BBMA. Kita dah boleh jangkakan apakah yang nak muncul seterusnya berdasarkan pada candle-candle yang ada sekarang. Okay, so indeks USD kita dah clear. Baik. Bahawa dia dalam keadaan lemah. Jadi Euro USD kita dah nampak dia dalam keadaan menaik. USD CHF dalam keadaan jatuh, dan gold dalam keadaan menaik. Okay, jadi apa peluang? Ini yang dah jalan. Kata, alah, cerita benda dah jalan. Okey tuan-tuan, saya nak tunjukkan benda yang insya-Allah baru nak jalan. Jadi bila baru nak jalan tuan-tuan, maka tuan-tuan punya peluang, saya punya peluang, kita semua punya peluang masih ada lagi. Cuba kita lihat, cuba kita fokus kepada pair yang ada currency JPY. Baik. Okey. Jadi kalau saya buka ni pasu JPY yen. Di sini saya ada 2 profil untuk JPY. Profil yang pertama, kita lihat di sini ada 3 pair. Okay, AUD JPY di sebelah kiri sebagai 4 jam, Euro JPY, dan sebelah kanan GBP JPY. Okey. Tengok lepas tu ketiga-tiga candle ni dia ada satu candle merah panjang ke bawah. Betul? Dia ada persamaan kan? Panjang. Okey. Dan juga di sebelah kanan ni DJ dia ada candle merah. Nampak tak tuan-tuan? Seller dah start masuk dalam market.
seller dah start masuk. Jadi dalam BBMA, apa yang kita tunggu adalah untuk nak memvalidkan jatuhan atau perjalanan jauh ni, dia perlu ada bacaan momentum sell. Apakah itu momentum sell? Momentum sell adalah candle yang berjaya tutup di luar low BB. Low BB. Yes, AUD JPY H4 belum ada lagi. EJ Euro JPY dah dekat dah. Dan untuk GJ setakat ni tuan-tuan, yang terkini untuk hari ni tak ada lagi. Jadi dia sedang bercerita turun naik. Market tuan-tuan, kalau dia nak jatuh, dia suka bercerita tu. Dia bagi satu, dia retrace, dia buat macam sideways. Tunggu je tuan-tuan. Kalau setelah jatuh baru nak entry, memang lambat lah. Jadi bagi orang-orang BMA, dia dah tahu ni bacaan-bacaan, sebenarnya ni bacaan-bacaan arah kukuh sell ataupun market dalam volume. Beda entry awal lah. Dan ini 3 pair JPY yang pertama. Okey, saya buka lepas tu lagi 3 pair JPY. Dan kalau Pak Su perasan, antara 3-3 ni di sebelah, ni UJ, saya ketepikan dulu yang NJ ni. Saya ambil CAD JPY. Okey, CAD JPY. Okey, CAD di sebelah kiri sekali, vertical. Dan tuan-tuan, apa yang kita nampak setakat ni di 4 jam. Okey, saya buka, ni adalah 4 jam dan UJ ada 4 jam. Okey, tuan-tuan nampak kalau Pak Su tengok betul-betul di CAD JPY 4 jam ni, Pak Su dah nampak candle merah ni. Ni candle ni awal-awal dah bagi tahu. Ni nama dia candle momentum. Candle ni lah membuka jalan. Aku nak terjun, dia beritahu. Jadi candle ni Pak Su, dia dah keluar. Ini momentum sell. Bila ada bacaan momentum sell di 4 jam, maka entry terbaik adalah re-entry sell. Jadi bagaimana kita nak kena re-entry sell di 4 jam? Biasanya apa saya buat? Saya kecilkan kepada H1. Tuan-tuan akan nampak tak garisan? Pak Su boleh nampak garisan biru ni? Kan terkeluar daripada BB. Baik. Dan masuk balik. Dan candle-candle di antara top BB dan mid BB, inilah kawasan-kawasan market hilang volume sell di H1 yang akan memvalidkan perjalanan re-entry sell di H4. Saya ulang sekali lagi, market hilang volume sell di H1 yang akan validkan perjalanan re-entry sell di H4. Okey, itu dekat JPY. Dan kalau Pak Su tengok sekali lagi, bentuk yang hampir sama berlaku di UJ. Nampak di bacaan momentum sell. Kemudian ada candle naik membuat kawasan re-entry sell. Dan kalau saya kecilkan tuan-tuan kepada time frame H1, maka kita akan nampak Pak Su bentuk yang hampir sama. Yang mana garisan MA50 berada di luar BB dan masuk balik ke dalam BB. Dan kita nampak, siapa biasa dengar perkataan minimum 3 candle? Minimum 3 candle. 3 candle. Yang itu saya huraikan detail lah dalam kelas. Cuma sini masa terhad. Betul. Sebab biasanya berlaku apabila berlaku pertemuan di antara 3 garisan. Mid BB, MA5, MA10. Dalam situasi macam ni tuan-tuan, okey, kebiasaannya di time frame besar, contohnya di 4 jam adalah kawasan-kawasan re-entry. Re-entry sell yang muncul selepas momentum sell. Dan di H1 berlaku benda ni. Apa benda tu? Tuan-tuan tengok, ni garis hitam mid BB dan di atas ni adalah garisan MA5 high dan MA10 high. Yang mana kedua-dua garisan ni tuan-tuan, dia naik, dia bertemu lah. Sebab MA5 itu 5 candle, MA10 10 candle. Sini adalah mid BB 20 candle. Bermaksud 5 dengan 10 Pak Su, dia akan bergerak lebih laju daripada mid BB 5 kali ni dia laju dia 4 kali ganda daripada mid BB. MA10 laju dia 2 kali ganda daripada mid BB. Dia bergerak, dia akan cross mid BB tuan-tuan. Lepas tu dia cross up, dia cross down. The moment dia cross up, dia kata tuan-tuan, ni semua tanda-tanda dia nak terkejut dalam mana-mana time frame. Dan bila ini berlaku di H1, maka di time frame besar di H4 adalah re-entry. Jadi kalau ini berlaku di H4, maka di daily adalah re-entry. Maka jika ini berlaku di daily, maka di weekly adalah re-entry. Itulah mati time frame. Tu saya suka BBMA. Dia beritahu ini berlaku, saya tengok berlaku kat H1, saya tahu kat H4 ada re-entry. Kalau ni berlaku dekat H4, saya tahu dekat daily ada re-entry. Okey. Dan dia berulang-ulang. Itu yang best. Jadi kalau tuan-tuan selalu bercakap cikgu minimum 3 candle lah tuan-tuan,
1, 2, 3 sekarang dah berkandil-kandil jatuh. Okay. Dia bukan 3. Dia biasa orang kata minimum 3. Sekarang kau nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, dah 7, 8 candle lah. Jadi benda ni tuan-tuan memang akan sentiasa berulang. Jadi kalau kita kembali pada 4 jam, saya pergi balik tuan-tuan. Sekarang CAD JPY dah beritahu nak terkejut bahawa JPY dah kuat. USD JPY beritahu dah terkejut bahawa JPY dah kuat. Yang belum terkejut adalah CHF JPY satu, dan ada 3 lagi, AUD JPY, Euro JPY dan juga GJ. Jadi 2 pair dah beritahu yang JPY kuat. Jadi tuan-tuan, bila kita trade menggunakan banyak pair dan semua pair tu ada currency yang sama, JPY, CAD JPY, USD JPY, CHF JPY, AUD JPY, Euro JPY, GBP JPY. Daripada 6 ni Pak Su, 2 pair dah beritahu aku dah terkejut dah. Bila 2 dah terkejut Pak Su, 4 ni dia tunggu masa je nak follow. Itu ya tuan-tuan. Itu sebab saya tidak fokus pada satu pair, tak. Sebab bila macam saya trade currency yang ada USD, saya akan lihat EU, Euro USD, saya akan USD CHF, USD JPY, semua USD. So akan ada Pak Su sekurang-kurangnya 1 atau 2 bagi tahu dulu aku dah pergi dah. Bila dia dah pergi tuan-tuan, yang lain tu akan ikut. Itu yang kita orang lain follow je kan. Yes, itu banyak currency Pak Su. Tapi kalau kita kan, contohnya macam kita trade saham mengenai kereta, lepas tu saham mengenai katakan tentang makanan, dia tak ada kaitan. Jadi kita kena mahir tentang situ. Currency ni tuan-tuan, advantage dia, kalau tuan-tuan nampak JPY dah terkejut, maknanya JPY lain juga akan terkejut. Timing saja beza. Jadi yang boleh terkejut tu, apa lagi tuan-tuan? Siapkan kita punya entry. Dan bila CAD JPY terkejut, maka USD Canada naik. Dan cuba kita tengok. saya tengok USD Canada. Dia naik sedikit sini di 4 jam. So basically tuan-tuan, apa yang saya bisa lihat adalah JPY ni senang. So saya sendiri tuan-tuan, tadi bergerak daripada rumah dalam pukul 8.30 pukul 9. Saya baru sempat tengok dalam grup saya, ada yang menceritakan JPY dah jatuh. Baru saya perasan. Kemudian dengan senang hati saya berhenti tepi jalan, saya tarik handbrake, saya tengok pair, EJ belum terkejut, maka saya layer sell untuk EJ. Itu saya buat. Dan saya bertahan. Sebab tuan-tuan, benda-benda ni nak bergerak, sebab currency ni Pak Su, dia bergerak berdasarkan kepada waktu bank dibuka. Setiap pagi, bermula pada 6 pagi, bank-bank di New Zealand, bank-bank di Australia mula dibuka. Assalamualaikum. So dia dah ada buat transaksi. Kemudian diikuti dalam pukul 9, pukul 10 bank di Jepun. Petang pukul 2, pukul 3 Euro. Lepas tu dalam pukul 4, pukul 5 UK. Malam diikuti dengan USD dengan Canada. Jadi dia berlaku satu rotate ataupun putaran ataupun kitaran yang mana dia akan kait mengait. Jadi bila JPY tu kuat tuan-tuan, maka semuanya akan terkait. Jadi salah satunya akan begitu dulu, aku dah terkejut dah, lain akan follow. Okey cikgu. Saya rangkumkan 2 soalan jadi satu lah, sebab dia tak ada cerita pasal pair. Okey, selamat malam cikgu, daripada Mamat PJM. Saya selalu entry pada pertengahan pergerakan trend seperti re-entry buy ataupun sell momentum. Apa tip cikgu untuk mendapatkan entry pucuk dan juga akar? Itu soalan pertama. Ni daripada Faiz Razak pun saya suka. Kalau entry sell di H4 candle jatuh sampai zone M5 dan 10 buy, daily pada weekly zone buy masih di bawah lagi, harus TP di zone buy daily atau hold? Saya faham. Kan? Sebenarnya tuan-tuan, soalan tu terus mengait tentang multi time frame. Dia tak ada sebab lain. Sebab biasa trader, dia kalau entry dekat H4, lepas tu dia akan pegang H4 je. Jadi dia tak tahu apa sebenarnya tengah berlaku ni. Apa sebenarnya tengah berlaku? Dekat mana aku entry ni? Dekat tengah ke?
dekat atas ke dekat bawah. Sebab dia pegang satu time frame. Okey. Dia tak boleh. Macam dia duduk dalam bangunan ni tapi dia tengok kat luar. Jadi dia lebih teragak-agak. Lepas ni arah kuku, lepas ni re-entry ke? Itu masalahnya. Nak atau tidak tuan-tuan, dalam BBMA, semua trader BBMA pada saya lah, hukum dia wajib tahu multi time frame. Maknanya kita tahulah H4, H1, daily, weekly tu kena ambil. Sebab saya senang je. Saya akan tanya orang tu, tuan trade tuan entry time frame berapa? Saya tanya soalan tu je. Okey. Kalau dia kata bang, saya trade di time frame 4 jam, saya dah tahu dah. Situ sebut time frame berapa, saya dah boleh agak. Kenapa? Sebab kalau tuan-tuan trade menggunakan H4, mana entry menggunakan candle kena di H4 atau menggunakan bacaan-bacaan di H4, bermaksud tuan-tuan trade, katakan sell ada daripada re-entry sell di weekly ke re-entry by di weekly. Itu tempat dia. Part tu yang ramai orang tak tahu. Dia pegang H4, tapi H4 ni macam nak naik. Okey, dia tunggu. Tu dia berjatuh, bam, jatuh. Alamak. Okey. Pasal apa? Pasal di time frame weekly dia dah bagi tahu nak terkejut. Cuma zone dah clear. Cuma di 4 jam tu dia akan test. Dekat Expo dia tak nampak. Tak nampak. Susah. Contoh akan nampak apa tu? Okay, dia naik, naik. Tapi naik tu dia tak touch top BB tau. Katakan nak jatuh. Dia naik lepas tu naik. Dia tak touch. Kita pun tegak-tegak. Ni kan kau naik kan, aku sell kan megah pula. Megah pula. Kan kalau aku tak sell kan Tapi kalau tuan-tuan buka weekly, tuan-tuan dah nampak ni kawasan re-entry sell weekly. Dan di daily pula top BB ke atas, dia naik tuan-tuan. Dia tak touch. Saya pantang tengok benda macam tu. Dia naik tak touch, terus saya layer je. Sebab itulah kawasan dia. Apa yang saya buat? Tuan-tuan tengok dah turun sikit. Benda yang sama macam USD, saya ambil contohlah USD CHF. Okay, saya buka 3 time frame. Okay, tengok dah memanjang-manjang ke bawah dah. Okay, di sebelah kiri tuan-tuan, di daily dan juga di H4. Okay, tengok saya buka weekly. Okay, tuan-tuan nampak tak? Sebelum merah menyala bakso yang panjang ni kan, nampak tak candle tu berada di kawasan garisan merah biru. Baik. Dan weekly tuan-tuan, dia cuma ada satu candle je. Sebenarnya bakso candle minggu lepas yang biru ni, dia parking baik betul kat kawasan garisan biru merah ni kan. Dia beritahu kan tuan-tuan, itulah kawasan sell terbaik untuk sepanjang minggu. Cuma bila kita tak baca weekly, kita macam iya ke? Mudah dah takut. Sebab kalau kita pergi daily lepas tu, tengok apa jadi. Lepas tu tengok merah ni kita tak nampak lagi, tapi kita nampak kat daily kan, kau naik. Betul? Nampak naik kan? Sebelum merah ni hati kita Gulana. Dia tanya-tanya. Tapi kalau tuan-tuan perasan betul-betul. Kalau lepas tu tengok nampak tak maksud dia naik. Tetapi tuan-tuan, tidak ada bacaan momentum buy. Tak ada. Saya suka bentuk macam ni. Dia naik, tapi tak ada bacaan momentum buy. Tuan-tuan, inilah nama dia market hilang volume. Part ni saya cukup suka. Dan antara pair yang sangat jelas, antara pair yang saya ada post dekat saya punya channel adalah AUD USD. Macam ni Basu. Kalau Basu tengok AUD USD, okey, saya besarkan ni Basu. Tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak sekarang. Okey, nampak tak candle ni dia jatuh. Basu nampak nampak tak dia jatuh? Tapi bila dia jatuh, dia jauh dengan garisan hitam bawah ni. Baik. Kan? Saya suka bentuk ni. Sebab tuan-tuan, bentuk ni sebenarnya dia mengatakan bahawa ini adalah kawasan market hilang volume buy. Dia bagi tahu nak naik, cuma diturun itu kita buat keliru. Sebab kalau katakan saya letak naked, saya buka kosong, saya tak dapat jangka kan dia ni nak jatuh ni, mungkin nak terjun ke tak nak naik, saya tak pasti. Tapi bila saya pasang BB, tuan-tuan, sangat-sangat jelas. Apa jelas? Sebab bila kita tengok dia jatuh tuan-tuan. Tapi makin lama jarak antara candle jauh dengan low BB, saya dah tahu dah. Ini nak terbang ni. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim, saya melaya lah. Sebab bila ini berlaku di daily, maka tuan-tuan lihatlah di weekly. Inilah kawasan entry pair. Tak percaya, saya buka besar macam ni. Saya pergi dekat weekly tuan-tuan
tuan akan nampak zone-zone re-entry by weekly. Itulah cerita dia. Senang ya, kena yelah, kita kena tengok bukan H4 saja, tengok daily, weekly and then H1. Inilah yang saya selalu bising dalam saya punya group. Saya guna satu perkataan dia, homework. Tuan-tuan, homework lah yang akan tolong kita benda ni. Walaupun ada di luar sana yang tak faham BMA, tak ada masalah. Tapi kalau dia biasa tengok candle ni, saya dulu tuan-tuan, saya tak faham BMA, tapi saya nampak kau jatuh, tapi macam mana boleh naik? Tapi si bila pasang BB, yes, kau jatuh, tapi jatuh jauh daripada BB, low BB. Itu signal dia. Okey. Dan kita tengok ulang-ulang. Rupanya benda ni berlaku tuan-tuan. Lepas tu dia berlaku di semua time frame. Betul. Lagi besar time frame, lagi banyaklah pip boleh dapat. Itu cerita dia. Sama juga sekali tengah naik. Ni nak naik apa jauh tuan-tuan, buka kepada 4 jam. Pergi kepada 4 jam. Apa yang kita nampak sekarang? Candle masih lagi berada di dalam BB. Dan tengok, perhati betul-betul. Nampak tak EMA 50? Masih lagi di atas BB. Bermaksud candle ni masih makin naik, tetapi dia dah lemah. Kenapa lemah? Candle dah berada dalam BB. Sedangkan candle naik ni tuan-tuan, semua ni di luar BB. Dia kuat. Tapi satu candle ni tutup dalam BB. Ni tanya tuan-tuan, tandanya naik tu dah lemah. Dah lemah AU ni. Dia belum sell lagi tapi naik dah lemah. Jadi kalau saya tandakan besar, pergi kepada daily, tuan-tuan nampak ke atas ni tuan-tuan, tidak ada bacaan momentum buy. Nampak tak? Dia test, dia jauh daripada top BB. Ni nama dia kawasan market hilang volume sell. Dia tunggu masa nak terjun. Dan bila kita pergi kat weekly, pandai pula dia parking tuan-tuan dekat garisan apa? Dekat di 10 high di weekly. Inilah cerita dia. Apa yang saya beritahu tuan-tuan, ini saya beritahu bahawa yang buy saya tu, saya nak TP, lepas tu saya layer sell. Inilah kerja dia. Berulang-ulang benda ni. Satu je, homework, sabar. Homework tak cukup, tapi nak masuk juga, memanglah berdarah nanti. Agak kelang kabut sikit lah nanti. Jadi itu sebab tuan-tuan, saya basic entry daripada kawasan terendah di weekly ke kawasan tertinggi di weekly. Dan perjalanannya boleh bagi kita pip 50 ke 100 pip, insyaAllah tak ada masalah. Nampak. Tapi relax, cool. So AUD ni saya tunggu tu nak terkejut. Sabar. Tunggu timing. Ini mungkin insyaAllah minggu depan. Tapi biasa tuan-tuan, sebelum minggu depan saya dah layer dah. Sebab saya malah nak tunggu. Zone tu saya dah nampak, layer awal je saya dah layer awal lah. Alright. So modal nak untuk pergi Sarawak dah ada dah. So insyaAllah sedikit perkongsian pada malam ni tuan-tuan, dapat memberi sedikit gambaran pada semua, bagaimana saya melihat market. Macam mana pun tuan-tuan, kita nak cari entry terbaik, semua entry terbaik, tapi money management dan juga kesabaran sangat penting. Yelah, kalau tuan-tuan meletakkan $100 nak layer dengan 0.05, sangatlah bahaya, sangat-sangat bahaya. Berpada-padalah. Relax sudah. Dapat profit sikit untuk permulaan, dia akan membina keyakinan. Datang keyakinan, buat pelan-pelan lagi, naik sikit lagi. Ada profit, keluarkan profit tu sama dengan jumlah modal. Bermaksud tuan-tuan dah balik modal. Contohnya ada $100, dah profit $100. Keluarkan $100, bermaksud dalam broker tu, tuan-tuan dalam akaun tuan-tuan tu adalah duit yang tuan-tuan kalau rugi sekalipun tak ada masalah. Adik bila dapat macam tu, dia akan dapat keyakinan lebih kuat. Jangan risau, jangan terkejar-kejar. Market hari-hari bergerak daripada Isnin sampai Jumaat tak berhenti. Cuma dia orang kata bulan 12 market slow. Tuan-tuan, saya tak kira slow tak slow. Ada setup saya jalan. Poksu pun dah nampak saya punya entry. Ada setup saya jalan. Saya tak kira sebab pada saya yang penting ada tak signal, ada tak setup. Ada, bismillahirrahmanirrahim, saya jalan. Alright. So alhamdulillah, 11.35 dah. Terima kasih perkongsian pada malam ni, dan insya-Allah bagi trader yang berada di Kuching Sarawak, insya-Allah minggu depan saya akan berada di Kuching Sarawak insya-Allah hari Khamis, hari Jumaat. Kita boleh ngetik, kita boleh live trade, saya akan cerita, saya akan kongsi benda yang sama. Untung orang Sarawak untung. So insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Dengan itu daripada saya, sekian, terima kasih, dan juga setiap anda bersama kami teguh
di sisi anda. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, itu dia. Saya mengharapkan semoga perkongsian ini dapat memberikan sedikit manfaat, membantu anda untuk menjadi seorang trader yang berguna, dan saya doakan semoga anda menjadi trader yang sentiasa profit dan konsisten. Amin, insya-Allah. Okey, esok kita bersama dengan bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas perhatian anda. Cikgu, terima kasih cikgu. Sama-sama. Dan sekali lagi tahniah daripada pihak CTC dan juga saya atas kehadiran insan baru dalam Terima kasih. Bye bye semua.